Soalan saya nombor 3. Sebentar, Menteri. Assalamualaikum dan selamat pagi pengundi-pengundi daripada Cameron Highland. Apa khabar? Alhamdulillah. Ya, tengah hari nanti insya-Allah makan ya. Kita tak ajak ke? Yang berhormat, silakan. Menteri. Ya, terima kasih kepada Timbalan Speaker. Kelapa merupakan tanaman yang menjadi kegunaan utama di dalam kebanyakan industri pemakanan dengan burata pengeluaran adalah sebanyak 604 juta biji setahun. Kadar sara diri SSR bagi tanaman kelapa adalah 71,6% dengan penggunaan per kapita sebanyak 24,2 kilogram seorang setahun bagi tahun 2022. Berdasarkan populasi penduduk Malaysia, negara kita memerlukan 1,06 bilion biji kelapa setahun bagi menampung keperluan rakyat. Oleh itu, Malaysia perlu mengimport sekurang-kurangnya 456 juta biji kelapa setiap tahun bagi memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Bagi mengurangkan kebergantungan import kelapa negara, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM telah melaksanakan berbagai program pembangunan tanaman kelapa melalui jabatan dan agensi di bawah KPKM. Bermula tahun 2018 ke tahun 2020, KPKM telah mengambil inisiatif menjadikan tanaman kelapa sebagai sumber kekayaan baharu dengan peruntukan sebanyak 25,9 juta ringgit bagi membangunkan kawasan-kawasan penanaman baru kelapa. Sepanjang program tersebut, seluas 3,000 hektar telah dibangunkan dan sudah mula mengeluarkan hasil pertamanya pada tahun ini. Kesinambungan tanaman kelapa sebagai sumber kekayaan baru diteruskan di bawah rancangan Malaysia ke-12 melalui projek pembangunan industri tanaman kelapa di bawah Jabatan Pertanian DOA dengan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit bagi tempoh 5 tahun. Dan projek pembangunan industri tanaman kelapa ini merangkumi 3 skop utama, yaitu pertama, tanam baru atau tanam semula, yaitu pembukaan kawasan baru atau penanaman semula di kawasan yang sedia ada dengan menggantikan pokok-pokok yang tidak produktif. Yang kedua, pemulihan tanaman, yaitu melaksanakan rejuvenasi kepada pokok-pokok kelapa yang lama tetapi masih produktif melalui pembacaan dan penggalak tanaman. Dan ketiga, integrasi tanaman kelapa bersama tanaman, ternakan dan aquacultur yang dapat menjana pendapatan tambahan kepada pengusaha di samping mengoptimumkan penggunaan tanah. Dan di bawah program ini, TOA menyediakan insentif seperti penyediaan tapak atau kawasan, sistem berparitan dan pengairan, pagar, jalan latang, bekalan input pertanian, anak benih, paja, racun berosa, racun rumpai, dan peralatan kecil pertanian. Bagi tempoh 2021 hingga 2023, seluas 1,846 hektar kawasan tanaman kelapa telah dibangunkan dan 220 hektar kawasan tanaman kelapa telah dipulihkan, melipatkan keseluruhan petani sebanyak 907 orang. Sikit lagi. Selain itu, tumpuan juga turut diberikan kepada pengeluaran benih kelapa berkualiti, yaitu benih kelapa matak, pantan, Malayan Yellow Dwarf MYD dan Malayan Red Dwarf MRD bagi menyokong projek pembangunan kelapa negara. Sehingga tahun 2022, sebanyak 808,940 anak benih kelapa telah dikeluarkan dan diedarkan kepada pengusaha tanaman kelapa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang Berhormat Batu Pahat. Terima kasih Timbalan Menteri. Soalan tambahan saya ialah, terdapat laporan berita pada 25 Oktober yang lalu bahawa mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai dasar sekuriti makanan negara yang dipengerusikan Timbalan TPM2 mencadangkan agar Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM diperluaskan untuk memasukkan kelapa. Ini cadangan yang baik di mana ianya sudah tentu akan meningkatkan pengeluaran kelapa. Soalan saya, apakah status terkini cadangan perluasan skop LPNM ini untuk memasukkan kelapa dan apakah cabaran yang mungkin dihadapi terhadap perluasan skop ini? Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih kepada soalan tambahan ini. Untuk maklumat yang berhormat, susulan daripada pembentangan satu kertas pertimbangan di JKSMN Jabatan Kuasa Dasar Sekuriti Makanan Negara
Ya, kita telah mempercatangkan, kita memperluaskan skop LPNM, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia untuk merangkumi kelapa dan juga durian. Cuma untuk makluman YB, yang RIA, Regulatory Impact Analysis, sebelum ni kita sudah buat untuk skop penampahan kelapa. Apabila wujudnya cadangan baru di mana durian juga dimasukkan, so RIA ni kita kena buat semula lagi. RIA, Regulatory Impact Analysis, untuk memasukkan skop durian ni dalam pengembangan skop Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia sekarang ini tengah dijalankan. Dan akhirnya kita berharap lembaga ini akan berperanan untuk memacu industri di setiap rantaian nilai termasuklah R&D, pengeluaran, penggeretan, pemasaran di peringkat domestik maupun global serta pembangunan industri hiliran. Dan secara umumnya, perluasan skop lembaga ini akan melibatkan proses transisi yang merangkumi faktor sumber manusia ke, kewangan ke, dan pentadbiran. Dan namun perluasan skop ini kita yakin bakal memberi dimensi baru kepada pembangunan industri kelapa di Malaysia ini. Silakan Ibu Ahmad. Terima kasih Timbalan Speaker, dan kepada pengundi Cameron Highland, jangan lupa lain kali sokong lagi Timbalan Speaker. Soalan tambahan saya dengan jawapan yang diberi tadi, dikatakan bahawa SSL kita baru melebihi sedikit 70%. Saya difahamkan bahawa Terengganu Setiu adalah kawasan tanaman kelapa yang terluas. Soalan saya, apakah insentif ataupun bantuan yang diberi kepada kawasan tersebut? Yang kedua, ya betul, banyak tanah-tanah di bawah Kementerian Pertanian yang terbiar. Di Hulu Terengganu ada kompleks pertanian Aceh yang saya rasa lebih pada 100 ekar yang terbiar. Apakah ada cadangan untuk nak membangunkan tanah ini dengan tanaman kelapa untuk memenuhi SSL kita? Terima kasih, Tuan. Yang Berhormat Menteri. Ya, penanaman kelapa memang sangat sesuai di kawasan pesisiran pantai seperti terdapat di Terengganu. Dan untuk menjawab soalan apakah jenis bantuan yang kita akan memberikan, tadi saya ada mengatakan ada 3 jenis program di bawah program pembangunan industri tanaman kelapa, yaitu tanam semula atau baru, dan juga pemulihan dan juga integrasi. Untuk subkategori tanam semula atau baru, yang skop yang kita akan bantu itu sehingga 15,000 1 hektar. Kalau untuk pemulihan, kita akan tolong sampai 6,000 per hektar. Dan untuk integrasi, kita akan bantu sampai 10,000 per petani. Dan kesemua ini permohonan ini boleh dimajukan kepada Jabatan Pertanian Daerah, dan Jabatan Pertanian Daerah akan mengangkat ni kepada ini HQ di Putrajaya. Lepas tu kita akan menentukan di mana kita boleh bantu. Kerana untuk 5 tahun ni kita cuma ada purata 3 juta untuk 1 tahun untuk membantu membangunkan industri penanaman kelapa ini. Terima kasih. Baik. Soalan yang kedua tadi, tanah terbiar itu pertanian. Kita bincang luar itu. Berikutnya saya mempersilakan Datuk Haji Khalid bin Abdullah Yang Berhormat Rompen. Assalamualaikum warahmatullahi